Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre sur donner l'identité, sur nationalité et profession. Baik, on commence. Ok, le premier c'est les nationalités en français. Maksudnya kebangsaan dalam bahasa Prancis. Cara menyatakan kebangsaan dalam bahasa Prancis ada dua, yaitu maskulang dan feminang. Nah, apabila wanita menggunakan yang feminang atau yang saya tulis F di sini, dan yang laki-laki menggunakan maskulang atau yang tertulis M. Jadi, par exemple, contohnya, bonjour, je me présente. Je m'appelle Michel, je suis indonésienne. J'ai une sœur, elle s'appelle Marie, elle est française. Nah, di sini je suis indonésienne itu berlaku untuk feminang atau yang wanita. Sedangkan maskulannya kebangsaan Indonesia adalah je suis indonésien. Je suis indonésien untuk laki-laki dan je suis indonésienne untuk perempuan. Nah, untuk contoh lain di sini ada Kanada, misalnya. Maskulannya je suis canadien, dan untuk feminangnya je suis canadienne. Begitu juga seterusnya. Untuk polanya sujet, lalu être, lalu nationalité. Sebagai contoh, misal sujetnya je, être, konjugasi être-nya suis. Jadi je suis, nationalité-nya indonésienne. Je suis indonésienne. Contoh lain semisal sujetnya elle, konjugasi être-nya adalah est. Elle est nationalité française. Elle est française. Sedangkan untuk laki-laki il est français. Seperti itu. Apabila tidak paham, dapat ditanyakan di grup WhatsApp. Jadi, elle est française untuk perempuan dan il est français untuk laki-laki. Yang perempuan, elle est française. Dan untuk laki-laki, il est français. Comme ça. Le deuxième, c'est les professions en française. Qu'est-ce que c'est les professions en française? Jadi, les professions en française adalah pekerjaan atau profesi dalam bahasa Prancis. Sama halnya dengan nationalité, cara mengungkapkan pekerjaan dalam bahasa Prancis itu ada dua, yaitu ada yang maskulang dan ada yang feminang. Namun ada juga yang dua-duanya berlaku, seperti journaliste, professeur, sekretär, arsitek, fotograf, etc. itu laki-laki dan perempuan sama. Sedangkan yang lain seperti infirmier untuk maskulang, infirmière untuk feminang, dan chanteur untuk maskulang dan chanteuse untuk feminang. Di sini sudah saya cantumkan contoh-contohnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Je m'appelle Monsieur Afgan. Je suis chanteur. Kenapa Afgan? Chanteur, karena chanteur untuk maskulang yang berarti penyanyi laki-laki. Nah, contoh yang kedua, je m'appelle Maudie. Je suis actrice et chanteuse. Kenapa aktris dan chanteuse? Karena aktris merupakan aktris, yaitu perempuan, dan chanteuse merupakan penyanyi perempuan. Sedangkan aktor dalam bahasa Prancis hanya berlaku untuk aktor laki-laki. Dan penyanyi laki-laki dalam bahasa Prancis yaitu chanteur. Contoh berikutnya yaitu je m'appelle Fifi, j'ai un ami, il s'appelle Inu. Inu laki-laki. Nous sommes professeurs. Nah, kami guru. Karena profesor laki-laki dan perempuan sama, jadi bisa digabung, bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Saya harap sampai sini kalian paham.
Pola untuk menyatakan profesi dalam bahasa Prancis masih menggunakan verba être, jadi sujet plus être plus profession. Misal, sujetnya je, konjugasi être-nya adalah suis. Je suis profession étudiante. Je suis étudiante atau saya seorang mahasiswa. Kemudian contoh lain misalnya tu. Tu konjugasi être-nya adalah e. Profesinya semisal lycéenne. Tu es lycéenne. Sesuaikan sujet dan konjugasi verba être. Selanjutnya, les autres professions. Jadi, ini merupakan profesi yang lain yang di slide sebelumnya belum saya sebutkan. Feminin ada yang maskulang. Contoh yang feminin adalah lycéenne, maskulangnya lycéen. Tahu ya cara perbedaan membacanya seperti ini. Feminin, lycéenne. Lycéenne. Untuk maskulang, lycéen. Lycéen. Kemudian aktris, maskulangnya acteur. Feminin selanjutnya adalah directrice, maskulangnya directeur. Kemudian chanteuse dengan chanteur, kemudian danseuse dengan danseur, et le dernier c'est musicienne dan musicien. Oke, untuk latihannya, répondez les questions ci-dessous atau jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, comment tu t'appelles? Yang kedua, quelle est ta profession? Yang ketiga, toi, quel âge? Yang keempat, tu habites où? Dan yang kelima, quelle est ta nationalité? Menjawabnya harus dengan format yang lengkap. Nomor 1, je m'appelle. Nomor 2, je suis. Nomor 3, j'ai. Nomor 4, j'habite. Dan nomor 5, je suis. Jadi nomor 1 menjawabnya menggunakan verba s'appeler. Nomor 2 menggunakan verba être. Nomor 3 menggunakan verba avoir. Nomor 4 menggunakan verba habiter. Dan nomor 5 menggunakan verba être. Sesuaikan dengan sujet. Sujetnya berarti je. Jadi je dikonjugasikan dengan verba yang sesuai. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom pada tempat yang telah saya sediakan. Merci beaucoup de votre attention et au revoir. Bon courage.